السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويله. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنورك الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله. Tama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam ini kita telah pun sampai kepada penghujung daripada bulan Ramadan tidak lama lagi, yang mana sebagaimana kita maklum bahawasanya bulan Ramadan ialah bulan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan merupakan bulan rahmat kasih sayang Allah kepada hamba-hamba Dia. Bulan Ramadan ialah bulan dilipat gandakan pahala bagi hambanya yang mengerjakan ibadah. Dan juga bulan Ramadan ialah bulan untuk kita hambanya menumpukan 100% kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peluang kepada kita umur, memberi peluang kepada kita untuk berada di dalam bulan Ramadan. Lagi pula kita telah pun sampai kepada penghujung dah daripada bulan Ramadan. Justru marilah sama-sama kita untuk tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekalan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin yang dikasihi oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sepotong hadis, yang mana Nabi bersabda, Ya ayyuhan nas, Inna hazihi dunya darut tiwa, la darul istiwa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai manusia, wahai umatku, sesungguhnya ini dunia ni, kata Rasulullah, ialah tempat singgah bagi kamu. Dunia ialah tempat persinggahan. Bukanlah, kata Rasulullah, dunia ni ialah tempat untuk kita tinggal ataupun tempat untuk kita diami selama-lama. Tidak, kata Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi,
dunia ini wa manzilu tarahin la manzilul farah. Dunia ialah tempat untuk kita berletih-letih, tempat untuk kita berpenat lelah dengan melakukan ibadat kepada Allah, bukan tempat untuk kita bersukaria, berseronok-seronok, mencari kemewahan-kemewahan dunia. Tidak. Maka kata Rasulullah, faman arafaha, siapa yang dia tu kenal akan hakikat dunia, orang yang benar-benar mengenali hakikat sebenarnya apa itu dunia, yang mana dunia ni ialah tempat singgah, tempat untuk kita berpenat letih bagi menumpukan kepada ibadat, bukan tempat untuk kita seronok sukaria dengan mencari kemewahan. Orang yang benar-benar kenal hakikat dunia, lam yafrah li rakhai wa lam yahzan li syaqai. Orang yang kenal hakikat dunia, mereka tidak akan obses, mereka tidak akan terburu-buru untuk mendapatkan nikmat dunia. Dan manakala nikmat dunia itu lari daripadanya, dia tidak akan sedih sekali-kali. Lalu kata Rasulullah, ala, ketahuilah hei umatku, wa anna Allah khalaqad dunya darul balwa wal akhirata darul ubqa. Ketahuilah bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan dunia ini ialah tempat ujian bagi kamu, dan akhirat ialah tempat balas daripada ujian yang kita tempuhi. Muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan daripada hadis tersebut, dapat kita mengambil iktibar, menambil intipati daripadanya bahawasanya dunia adalah tempat persinggahan bagi kita semua, yang mana ianya bukanlah tempat yang kita akan ada kekal selama-lama. Tidak. Yang mana hak kekal selama-lamanya ialah kehidupan kita yang seterusnya, iaitulah kehidupan kita setelah mana kita ke alam barzakh, maka akan hidup kembali. Maka di sanalah tempat yang akan kita hidup. Hidupnya kita ialah hidup yang selama-lamanya. Hidup selama-lama inilah tempat yang perlu kita cari kesenangan dia, yang mana ramai daripada kalangan kita, seandainya pakar ekonomi mengatakan kepada kita, oh, lagi 2-3 bulan ekonomi akan merosot misalnya, ataupun tak lama lagi kita akan mengalami lagi PKP umpamanya. Lalu tu apakah tindakan kita manakala kita mengetahui perkara tersebut untuk kita hadapi dengan berjaya, supaya tak letih kita? Tentulah kita mengambil persediaan-persediaan yang secukupnya bagi menempuh hari-hari yang mendatang, agar kita tidak susah di kemudian hari. Kerana kita tahu, kerana orang sudah nasihat kepada kita, kerana telah diberi pengumuman awal kepada kita, kelak 2-3 bulan lagi hilang kerja umpamanya, 2-3 lagi berada di rumah masing-masing misalnya, tak boleh nak keluar. Justru kita pun buat persediaan yang rapi, supaya hari yang mendatang tadi kita akan tempuh dengan baik ataupun dengan tidak mengalami kemerosotan. Tentu kita buat persediaan. Maka begitulah maknanya akhirat kita, yang sewajarnya, yang perlu kita selaku hamba Allah yang beriman fikir bagaimana kehidupan kita di akhirat.
Kerana itulah Allah Ta'ala memberi pesanan yang banyak di dalam Al-Quran. Kerana apa Allah Ta'ala beri pesanan banyak kepada kita? Kerana sayang kepada kita. Misalnya kita ada anak. Anak kita sekolah rendah. Misalnya budak lagi. Kecil lagi misalnya. Lalu tu kita pesan hari yang pertama kepada anak kita. Wahai Alung contohnya. Acik contohnya. Nanti pulang, tunggu ayah kat sini. Kalau ada orang panggil, jangan pergi kalau bukan ayah. Esok pun sama. Tunggu sini. Jangan pergi kawasan lain. Jangan meriak merayau-rayau ke tempat lain. Kalau ada orang panggil, jangan pergi kalau bukan ayah. Hari ketiga pun sama. Pesan lagi. Kerana apa tu? Itulah panggil sayang. Itulah sayangnya ibu bapa kepada anak dia. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun demikian. Sayangnya Allah Ta'ala, kasihnya Allah Ta'ala kepada hamba dia dengan selalu memberi pesanan ataupun banyak memberi pesanan kepada kita yang terdapat di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, hei manusia-manusia yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tilik oleh kamu, hei orang yang beriman, kepada diri kamu tu. Mu tilik, mu fikir kepada diri kamu, apa yang kamu buat di atas dunia sekarang ni. Kamu fikir tiap-tiap gerak-geri kelakuan hak kamu kerja atas dunia ini, kamu fikir untuk hari akhirat. Kamu fikir untuk esok hari. Kalau buat macam ni, bahagia ke tidak di akhirat? Kalau buat macam ni, berjaya ataupun muflis di akhirat? Kamu kena fikir. Buat satu-satu benda di atas dunia, fikir benda ni bawa kepada syurga kah ataupun bawa kepada binasa kita di akhirat? Mu kena fikir. Wattaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Ta'ala tahu segala-gala apa yang kita lakukan. Maka oleh yang demikian, dengan banyak pesanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, daripada kerana sayangnya Allah kepada kita, maka kita yang mendengar pesanan daripada Allah Ta'ala, maka ambillah iktibar perkara ni. Fikir sehabis-habis fikir. Hisap diri kita. Hitung diri kita. Buat kira-kira dengan diri kita, adakah cukup amal kita, kebaikan kita, kerja amal ibadat kita untuk bekal kita bagi hari akhirat yang kita akan berada di sana selama-lama, sama ada kita daripada golongan yang najah, yang maknanya yang berjaya, ataupun kita sebaliknya daripada golongan-golongan yang tidak berjaya, wali'ayazabillah. Kena fikir benda tu. Hisap diri kita. Maka oleh yang demikianlah, kita telah pun berada di dalam bulan Ramadan, bulan ampun Allah. Bulan Ramadan, bulan yang dilipat kali ganda ibadat. Bulan Ramadan ialah bulan maknanya bulan untuk kita buat ibadat. Maka rebutlah peluang ni sesungguh-sungguhnya, sehabis-habis mungkin, supaya kita buat bekal dia untuk persediaan kita, kesenangan kita pada negeri akhirat. Seolah-olahnya di bulan Ramadan ni ialah bulan untuk kita 100% tumpu kepada ibadat. Kerana di bulan-bulan yang lain telah banyak dah kita mencari kehidupan dunia. Di bulan Syawal, Zulqa'dah, apa lagi, banyaklah bulan-bulan sebelah bulan yang lain.
Banyak dah kita telah mencari ma'isyah dunia. Mencari kehidupan ataupun mencari keperluan untuk diri kita. Banyak dah kita cari. Seolah-olah di bulan Ramadan sebulan nijah daripada 12 bulan yang lain. Seolah-olah kita tumpukan hak bulan Ramadan ni kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Banyak dah sebelah bulan yang lain kita telah mencari ma'isyah kehidupan kita. Seolah-olahnya kalau dah cukup, kalau boleh berhenti kerja. Kerana apa? Kerana nak tumpu di bulan Ramadan, tingkatkan ibadat bagi persediaan kita menempuh hari kematian. Nabi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi motivasi kepada kita di antaranya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Abdullah bin Amr, di antara kata nasihat dia, motivasi yang dapat kita ambil pengajaran daripada perkataan beliau, di antaranya katanya, beramallah kamu, berusahalah kamu, carilah kamu akan pekerjaan dunia kamu tu. Kamu cari seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Carilah dunia. Mu cari dunia seolah-olah kamu hidup selama-lama. Yakni tak mati-mati dah. Apa maksud? Yakni cari dunia berpada-pada. Ataupun mensedikitkan mencari dunia. Jangan melampaui hingga kita lupa pada akhirat. Itu maksud. Misal kata, contohnya, kita ada sebidang tanah dengan keluasannya 40, 80 bukaannya misalnya. Lalu tu kita berhajat untuk bina rumah. Maka kita pun carilah kontraktor. Manakala cari kontraktor, kita tanya kontraktor tadi, berapa bulan boleh kamu siapkan rumah aku ni? Dengan keluasan bagian-bagian dengan petaan-petaan yang telah kita beri kepada dia. Pelan-pelan yang telah kita beri kepada dia. Oh, dia kata, dalam 3 bulan siap, dia kata. 3 bulan siap. Kunci kami bagi kepada tuan rumah. Tak payah buat apa-apa. Dengan harga bagian-bagian. Maka diberi masa dalam masa 3 bulan kepada kita. Lalu tu kita selaku tuan rumah bagi tahu kepada dia macam ni lah. Tak payah 3 bulan. 3 tahun aku bagi masa kepada kamu. Kalau siapkan awal, tak bagi upah. Contohnya. 3 tahun bagi masa. Oh, lama tempoh masanya. Maka dari pihak kontraktor tadi bersetuju. Dah bersetuju. Kalaulah buat banyak-banyak, tak dapat gaji. Lalu tu apakah tindakannya? Buat sikit-sikit. Buat banyak-banyak seandainya tempoh masa tu sikit. 3 bulan kena siapkan. Hak tu kena buat hari ni. Esok kena mari pula, balik pukul 5 petang. Esok lusa datang lagi pukul 7, balik pukul 6 petang. Tu kerana apa? Nak siapkan projek dalam masa singkat. Hak ni tempohnya 3 tahun ni. Dah 3 tahun, buat sikit-sikit. Esok mari letak bata 1. Lusa mari pula, ambil bata yang kali yang kedua. Letak sekali lagi. Lama-lama 3 tahun siap lah. Kerana apa? Lama masanya. Tu masa lama, buat sikit-sikit. Maka begitulah kata sahabat. Dunia hak kamu cari. Tapi sikit-sikit berpada-pada. Jangan buat dunia ni melalaikan kamu tentang kehidupan akhirat yang abadi selaku kita orang yang beriman kepada Allah. Buat sikit-sikit.
Akan tetapi sebaliknya, wa'mal li akhiratika, beramallah kamu akan amal hak akhirat. Kamu beramallah dengan amal akhirat tu ka'annaka tamutu ghadan, seolah-olahnya kamu akan mati tak lama dah. Amal akhirat mu kena buat seolah-olah kamu nak mati dah tak lama lagi. Misal kata malakul maut datang bertemu dengan kita. Malaikat Israel mari pukul 10 malam misalnya. Datang kepada kita, hei fulan bin fulan, pukul 4 pagi nanti aku akan mari, tapi mari kali ni bukan nak mari nak berseloroh, mari nak cerita, nak bagi tahu, nak bergurau dengan kamu, tidak. Datang pukul 4 nanti aku nak ambil nyawa kamu dah. Sampai dah ajar kamu, pukul 4 nanti aku datang. Maka apa tindakan kita? Respon kita? Tindak balas kita manakala kita mengetahui kita nak mati dah pukul 4 nanti. Tentulah pada saat tu kita bersungguh-sungguh. Saat itulah kita maknanya bertungkuh lumus untuk melakukan persediaan dengan amal ibadat untuk kita berjaya pada hari yang seterusnya. Tentu begitu. Itulah maknanya amal akhirat, buat sebagaimana kita nak mati tak lama dah. Maka manakala begitulah sifir kehidupan kita, maka kita akan tingkatkan amal ibadat kita kepada Allah. Yang jadi malah nak buat ibadat ni, hak jadi sikit nak buat ibadat ni, nak buat apa, biarlah, nanti-nantilah. Kerana apa tu? Kerana sifir hidupnya tak mati lagi. Lambat lagi mati, ada lagi mati, nanti-nantilah. Tu kerana tu. Kerana punca sifir hidup kita tu tak betul. Yang sepatutnya kita kena ingat kepada mati, ingat kepada kematian yang tidak lama tu. Bila kita ingat senantiasa begitu, maka pada ketika itu kita akan berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuailah dengan bulan Ramadan ini, sesuailah kita pun sudah berada pada 10 yang terakhir, yang mana 10 yang terakhir ni ada lagi pula tawaran yang istimewa daripada Allah, iaitulah malam qadar ataupun Lailatul Qadar, yang mana kalaulah bertepatan dengan amal ibadat kita lakukan pada malam tersebut, seolah-olah kita melakukan 83 tahun amal ibadat secara berterusan tanpa henti-henti, bahkan lebih daripada 83 tahun. Kerana Allah Ta'ala cerita di dalam Al-Quran, khairum min alfisyahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tu bersamaan dengan 83 tahun ataupun 84 tahun, lebih baik daripada tu. Maka kalau bertepatan dengan malam tersebut, seolah-olah kita buat amal tadi tu, seolah-olah kita buat 83 tahun, 84 tahun ataupun lebih secara berterusan, tak henti-henti amal kita. Itu tawaran daripada Allah, kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tingkatlah amal ibadat kita dalam bulan Ramadan ni, khasnya di 10 malam yang terakhir. Dengan baca Qurannya, dengan bangun malam tahajudnya, ataupun dengan ibadat-ibadat yang lain. Ikutlah. Ibadat mana kita nak buat, ibadat tu banyak. Ada orang dengan berselawat, ada orang dia dengan baca Quran, ada orang dengan bangun malam, ada orang dengan belajar, ada orang dengan amal ibadat-ibadat yang lain-lain. Banyak amal ibadat, pilih hak mana kita nak. Pilih hak mana kita nak. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin, muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, begitulah
Maknanya tazkirah kita pada malam ini, mudah-mudahan kita dapat ambil iktibar daripadanya selaku memotivasikan diri kita agar kita dapat tingkatkan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.